Hello kelas, selamat petang. Hari ini kita akan masuk ke dalam subtopik masih lagi dalam 3.2 yaitu tentang pencemaran alam sekitar. Minggu lepas kita belajar tentang jenis-jenis dan juga punca pencemaran alam sekitar. Cikgu ingatkan kamu balik, ada 4 jenis pencemaran alam sekitar: udara, tanah, terma dan air. Terma adalah haba. Jadi puncanya kita sudah belajar pada minggu lepas. Hari ini cikgu mau ajar kamu subtopik yang baru yaitu tahap pencemaran air daripada sisa domestik. Now, apa yang kita guna untuk mencari ataupun mengira tahap pencemaran udara? Untuk udara kita guna indeks pencemaran udara ataupun IPU. IPU, indeks pencemaran udara. Parameter ataupun sukatan pencemaran udara yang diukur untuk menentukan tahap pencemaran udara. Manakala biochemical oxygen demand ataupun BOD adalah parameter pencemaran air yang diukur untuk tentukan tahap pencemaran air. So kalau udara mau tengok tercemar ke tidak, berapa tahap, pakai IPU. Kalau air guna BOD, biochemical oxygen demand. Kamu pernah nampak kan keadaan tasik yang begini warna hijau? Kenapa tasik begini hijau tapi banyak haiwan akuatik mati, tumbuhan juga mati? Okey, mari kita tengok. Sebenarnya keadaan hijau ni adalah eutrofikasi. Eutrofikasi ni sebenarnya adalah respon ekosistem terhadap penambahan ion fosfat dan ion nitrat. Dari mana ini ion fosfat, ion nitrat? Adalah daripada baja, sampah, deterjen. Paling utama baja lah. Okey, kalau terlampau banyak ion nitrat berlebihan, daripada baja, jadi pertumbuhan alga akan jadi pesat. Yang warna hijau sebenarnya alga. Kenapa dia pesat banyak? Sebab ada bekalan ion nitrat. Ion nitrat tu daripada baja. Jadi inilah contoh eutrofikasi. Okey, eutrofikasi tu adalah kesan negatif ekosistem. Termasuklah pengurangan kandungan oksigen. Kalau kandungan oksigen sudah kurang, maka masih bolehkah haiwan dan tumbuhan hidup? Tidak boleh ya. Haiwan tumbuhan tidak boleh hidup dalam keadaan kurang oksigen. Jadi, faham sudah apa maksud BOD dan juga eutrofikasi? Cikgu ulang balik, eutrofikasi contohnya adalah terlampau banyak lebihan ion nitrat. Daripada mana? Daripada baja. Jadi, alga bertumbuh pesat sampai tutupnya permukaan air dan akuatik punya tumbuhan dan haiwan tidak dapat oksigen yang cukup. Okey, so BOD lagi. BOD adalah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisma seperti bakteria untuk menguraikan bahan organik dalam satu sumber air. Kalau dia punya bacaan BOD tinggi dalam satu sampel air, maksudnya banyaklah tu mikroorganisma yang berada di dalam. So, macam mana? Apa kaitan BOD dengan tahap pencemaran air? Okey, cikgu ulang balik. Cikgu harap kamu faham. Semakin tinggi BOD, makin tinggilah bilangan mikroorganisma. Contoh, bakteria. Okey, makin tinggi BOD, makin banyaklah mikroorganisma. Tahap pencemaran air bagi sampel air boleh ditentukan dengan mengambil masa yang diambil. Mengukur masa diambil untuk warna larutan metilena biru luntur setelah dicampurkan pada air tersebut. Apabila larutan metilena biru dimasukkan dalam satu sampel air yang tercemar yang mengandungi kandungan oksigen terlarut yang rendah, maka warna biru larutan metilena biru akan luntur dengan cepat. Semakin tinggi tahap pencemaran air, semakin sekejap atau singkat masa diambil oleh warna larutan metilena biru luntur. Mari kita tengok contoh. Ini adalah 4 jenis sampel air. Air paip, DA, air sungai, DB,
air suling C, dan air kolam D. Kemudian kita suntikkan metilena biru. Mana satu sampel air yang paling cepat luntur, dia punya warna biru metilena, maka itulah kawasan yang paling tercemar. Okay, so we are going to do that once you come back to school already lah. Kaedah pembersihan air yang tercemar dengan penggunaan teknologi hijau. So I hope you still remember teknologi hijau tu banyak sektor kan, ada 4 lah yang utama. Mari kita tengok teknologi hijau tu sebenarnya boleh melestarikan alam sekitar kan. Kebanyakannya adalah cara-cara yang semula jadi. So mari kita tengok macam mana mau bersihkan air tercemar. 1. Penggunaan bebola lumpur mikroorganisma efektif. Ada bebola lumpur dan di dalam bebola lumpur tu ada mikroorganisma. Usaha mereka cipta kaedah pembersihan air yang tercemar dengan menggunakan teknologi hijau adalah satu proses berterusan. Antara kaedah teknologi hijau yang digunakan merawat air sungai tercemar termasuklah penggunaan bebola lumpur mikroorganisma, yaitu EM. Di dalam bebola lumpur ada 3 jenis mikroorganisma. 1. Bakteria asid laktik seperti Lactobacillus casei. Fungsi merawat sisa kumbahan, menyingkirkan bau busuk air, merencatkan pertumbuhan mikroorganisma berbahaya dan memudahkan perebutan bahan organik. Kedua, bakteria fotosintetik. Fotosintetik maksudnya yang suka cahaya, seperti Rhodopseudomonas palustris. Bakteria fotosintetik menggunakan bahan organik untuk mensintesis bahan yang berguna seperti asid amino dan gula untuk pemakanan haiwan dan tumbuhan akuatik. Maksudnya dia membekalkanlah makanan. Ketiga, yeast. Okay? Saccharomyces cerevisiae. Yeast menghasilkan bahan keperluan bagi pertumbuhan tumbuhan hijau. So ada 3 jenis lah mikroorganisma yang berguna di dalam EM, mikroorganisma efektif, yaitu bebola lumpur untuk merawat kawasan air yang tercemar. Okay, ada aktiviti macam mana mau buat bebola lumpur. We can do it sebenarnya, boleh. Okay, so hari ini punya kerja adalah practice formative 3.2. Sekian, terima kasih.